wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kami mulakan perbincangan kami pada hari ini, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syakir Nazmi bin Muhammad Sakri. Nama saya Nia Najihah binti Armai. Nama saya Nur Azli Edawati binti Jupiti. Nama saya Nur Arifah binti Muhammad Isawawi. Pengajaran dan pembelajaran PDP merupakan satu pengalaman pertama yang agak mencabar bagi yang tidak pernah mengajar dan belajar secara dalam talian. Pembelajaran secara terpaksa bertukar kepada pembelajaran atas talian disebabkan PKP dilaksanakan di seluruh Malaysia. Pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR) secara dalam talian telah diamalkan untuk menggantikan pembelajaran secara bersemuka di dalam bilik darjah. Tujuan kertas konsep ini adalah untuk mengenal pasti impak yang dilalui oleh murid semasa PKP dilaksanakan di seluruh Malaysia. Bagi memenuhi tujuan kertas konsep ini, beberapa kajian telah dianalisis secara mendalam. Pelaksanaan PDP atas talian memberi impak kepada murid. Dapatan yang diperolehi menunjukkan pengajaran dan pembelajaran atas talian memberikan impak positif dan negatif kepada murid. Pelbagai cabaran telah dihadapi oleh murid semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan sepenuhnya atas talian. Sebelum kami meneruskan perbincangan berkaitan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu impak penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP kepada murid di sekolah, saya ingin bertanyakan pendapat kepada saudari-saudari sekalian, apakah yang kamu semua faham berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran? Menurut E. Ameng 2010 menyatakan bahawa pengajaran sebagai satu sains iaitu sistem aktiviti-aktiviti yang ditujukan kepada murid-murid dengan tujuan membawa perubahan tingkah laku di kalangan mereka. Menurut Sarifah Alwiah, menganggap pengajaran sebagai aktiviti atau proses kerana apabila mengajar, aktiviti seperti menyoal, menerangkan, mendengar, menggalakkan sesuatu dan berbagai-bagai aktiviti lain akan berlaku. Sarifah Alwiah juga menganggap pengajaran sebagai suatu proses komunikasi walaupun tidak semua aktiviti pengajaran merupakan komunikasi antara guru dengan murid. Berpendapat, pengajaran merupakan satu tindakan yang bertujuan untuk membawa perubahan dari segi kepercayaan, nilai dan makna. Yakni juga melihat pengajaran sebagai aktiviti internet yang melibatkan pemikiran, perasaan dan penilaian. Menurut Albert 2080, pengajaran sebagai organisasi yang dirancang dan diolah oleh guru untuk menyampaikan pemahaman tentang maklumat atau pengetahuan tertentu kepada muridnya dalam suasana yang dipanggil bilik darjah. Kita sedia maklum, penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP kepada murid di sekolah ini mempunyai impak yang positif maupun impak yang negatif. Jadi, saya ingin bertanyakan kepada saudari Arifah, apakah impak positif bagi penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP kepada murid di sekolah? Pada pendapat saya, penggunaan teknologi dalam pendidikan sememangnya mendapat perhatian daripada pelajar dan memudahkan mereka menyerap ilmu yang disampaikan oleh seseorang pengajar. Pada masa kini, boleh dikatakan peralatan teknologi seperti komputer telah menjadi sebahagian daripada kehidupan generasi muda. Oleh itu, penggunaannya dalam bidang pendidikan dapat menjamin hasil yang memuaskan. Hal ini kerana penyampaian dapat dipersembahkan dalam bentuk visual yang menarik, animasi 3D dengan suara yang dapat menarik perhatian pelajar, terutamanya pelajar sekolah rendah. Ia juga dapat meringankan beban pelajar yang terpaksa menggalas beg yang penuh dengan buku ke sekolah sekiranya dapat digantikan dengan hanya beberapa keping CD-ROM pada masa hadapan. Dari segi penjimatan kos pula, kos untuk mencetak buku dapat dijimatkan untuk memenuhi keperluan pelajar supaya setiap daripada mereka mendapat pinjaman buku teks. Kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang agak tinggi untuk mencetak buku teks tersebut. Dengan adanya teknologi, kerajaan dapat menjimatkan banyak kos sebab proses pembelajaran dapat dijalankan tanpa buku. Hal ini juga dapat mengurangkan penebangan pokok-pokok untuk membuat kertas. Dengan pelaksanaan pendidikan jarak jauh, ia dapat menjimatkan kos pembinaan universiti dan infrastrukturnya. Program ini memanfaatkan infrastruktur sedia ada di tempat yang lengkap dengan keperluan asas seperti kemudahan komputer dan internet.
Pelajar hanya perlu pergi ke pusat tersebut pada hujung minggu untuk berbincang dengan pensyarah tentang kursus yang diikuti. Oleh itu, pelajar tidak perlu mengeluarkan belanja yang banyak untuk kos pengangkutan dan tempat kediaman kerana mereka tidak perlu menghadiri kuliah di universiti. Seterusnya, pada pendapat saya, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dapat menjimatkan masa pelajar dan memupuk sikap suka membaca dalam kalangan pelajar. Dengan adanya teknologi, apa-apa maklumat dapat diperoleh dengan mudah hanya dengan satu klik pada bus. Berbanding dengan pelajar pada masa lalu yang terpaksa mencari maklumat dengan cara manual dan bahan bercetak hanyalah satu-satunya harapan untuk mereka memperoleh maklumat yang diingini. Pelajar sekarang mempunyai kelebihan dengan adanya kemudahan internet. Hal ini kerana selain daripada bahan bercetak, pelajar juga dapat memperoleh maklumat yang diingini melalui internet dengan cepat. Penggunaan media elektronik juga dapat meningkatkan minat membaca dalam kalangan pelajar. Sebagai bukti, untuk memperoleh kita mengikuti perkembangan semasa dan menimba ilmu pengetahuan melalui internet, kita perlu membaca. Segala maklumat yang dipaparkan melalui laman web adalah dalam bentuk tulisan dan untuk mengetahui maklumat tersebut, kita perlu mahir membaca. Secara tidak langsung, ia dapat memupuk sikap membaca dalam kalangan mereka. Kepada saudari Arifah dan juga saudari Azlin kerana telah mengemukakan mengemukakan pendapat bagi impak yang positif bagi penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kepada murid di sekolah. Namun, tidak lupa pula untuk kita kemukakan pula pendapat bagi impak yang negatif pula berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dalam PDP kepada murid di sekolah. Jadi saya ingin bertanya kepada saudari Najihah, apakah impak negatif bagi penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP kepada murid di sekolah? Pada pendapat saya, pelaksanaan pembelajaran atas talian didapati turut mendapat maklum yang negatif apabila terdapat murid-murid yang tertekan akibat kurang bersedia menggunakan strategi pembelajaran yang lain. Menurut Penteli dan Panomora 2020, menurut Muhammad Faizul 2020, murid tidak dapat mengadaptasikan diri melalui keadaan terkini, malah lebih memberikan keutamaan dalam pembelajaran secara bersemuka. Pembelajaran atas talian selama sehari tanpa kegiatan fizikal yang aktif telah mendatangkan rasa kebosanan kepada murid-murid dalam memberi tumpuan terhadap pembelajaran atas talian. Bagi mencegah keadaan ini, KPM telah pun memohon para pendidik untuk menggantikan cara pengajaran yang sesuai yang boleh menarik perhatian dan mendorong murid untuk melakukan pembelajaran. Siti Balkis dan Munirah 2020 menyatakan bahawa PDP yang tidak menarik perhatian boleh menyebabkan murid-murid mempunyai tanggapan buruk terhadap pembelajaran secara atas talian. Seterusnya, murid juga menghadapi masalah dalam peranti digital. Minta untuk mengikuti kelas secara dalam talian. Menurut Anwar 2020, PDPR atas talian bersemuka dengan dua halangan utama, iaitu kemampuan ibu bapa menyediakan gadget seperti komputer peribadi serta tablet, tidak mempunyai capaian internet, lemah atau tidak stabil. Ini menunjukkan bahawa kemudahan akses pembelajaran secara atas talian amat diperlukan oleh murid agar mereka tidak keciciran. Hal ini demikian kerana UNICEF 2020 menunjukkan seramai 9 orang daripada 10 kanak-kanak menggunakan telefon bimbit sebagai peralatan untuk pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Manakala 8 daripada 10 orang kanak-kanak tidak mempunyai akses kepada komputer. Kebanyakan murid menggunakan telefon bimbit yang dikongsikan dengan ibu bapa serta adik-beradik yang lain untuk tujuan pembelajaran. Terima kasih kepada saudari Ainul Najihah kerana telah mengemukakan pendapat bagi impak yang negatif bagi penggunaan teknologi digital dalam PDP. Pada pendapat saya pula, impak negatif bagi penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan PDP kepada murid di sekolah ialah seseorang pelajar itu akan hilang fokus semasa belajar. Maafkan saya. Hal ini demikian kerana ada sesetengah pelajar yang mempunyai dua peranti seperti tab, laptop dan telefon. Mereka menggunakan satu peranti untuk mengikuti
PDP yang telah dilaksanakan oleh guru mereka, manakala satu peranti lagi mereka gunakan untuk bermain permainan video dalam masa yang sama. Jadi ini akan mengakibatkan seseorang pelajar itu tidak dapat mendengar apa yang diajar. Hal ini secara tidak langsung dapat menyebabkan pembaziran masa kerana perkara yang diajar oleh guru mereka tidak dapat kecapi, mereka tidak dapat peroleh apa yang guru mereka ajar kerana mereka hanya fokus untuk bermain permainan video game. Jadi selain itu pula, ada juga setengah pelajar yang tidur semasa mengikuti proses PDP secara dalam talian. Jadi perkara ini akan memberi impak yang negatif kerana perkara ini sah-sah akan mengakibatkan seorang pelajar itu tidak akan faham apa yang guru mereka ajar semasa proses PDP berjalan di atas talian. Impak yang negatif yang kedua pula ialah seseorang pelajar itu akan merasa tertekan. Hal ini demikian kerana bukan semua pelajar yang mampu atau pandai untuk menggunakan beberapa aplikasi untuk menghantar tugasan dalam secara atas talian. Seperti Google Classroom, Microsoft Word dan lain-lain lagi. Jadi ini akan memberikan kesusahan kepada setengah pelajar itu akibat mereka tidak begitu mahir atau mereka tidak begitu pandai untuk menggunakan teknologi pada masa kini. Selain itu, mereka juga akan merasa tertekan kerana mereka susah untuk bertanyakan kepada rakan mereka jika ada perkara yang mereka tidak faham berkaitan dengan proses PDP yang telah dijalankan secara atas talian. Jadi ini secara tidak langsung akan menyusahkan pelajar untuk memahami sesuatu perkara yang diajar oleh guru mereka itu. Namun begitu, segala tugasan yang diberikan oleh guru mereka itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh seorang pelajar itu kerana mereka susah untuk berbincang dengan rakan mereka, sekaligus mereka tidak mampu untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru mereka. Jadi ini akan mengakibatkan pelajar malas untuk membuat kerja rumah kerana ketidaktahuan berkaitan apa yang telah diajar kepada guru mereka itu. Oleh itu, murid akan berasa tertekan kerana kurang bersedia menggunakan strategi pembelajaran yang lain. Murid tidak mampu untuk mengadaptasikan diri melalui keadaan terkini, malah lebih memberi keutamaan dalam pembelajaran secara berhadapan muka. Pembelajaran atas talian selama sehari tanpa kegiatan fizikal yang aktif telah mendatangkan rasa kebesaran kepada murid-murid dalam memberi tumpuan terhadap pembelajaran atas talian. Dari kesimpulannya, penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kepada murid di sekolah mempunyai banyak baik dan buruknya. Kebesaran teknologi akan terus berkembang seiring dengan peredaran waktu. Teknologi adalah perkara yang tidak mampu kita halang atau kekang perkembangannya. Menidakkan teknologi moden dalam kehidupan kanak-kanak dan remaja bererti membunuh perkembangannya dalam era digital serta globalisasi. Justeru, sokongan dan kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi memastikan tanggungjawab ini juga tidak terkecuali kepada pihak kerajaan selaku pembina dasar, pihak sekolah, komuniti sesebuah tempat, masyarakat sekeliling dan pihak yang terlibat secara langsung mencipta dan merancang teknologi. Semua pihak harus menggaras tanggungjawab untuk memastikan kanak-kanak dan remaja memperoleh manfaat daripada kebanjiran sumber teknologi yang ada di segenap persekitaran kehidupan mereka. Oleh yang demikian, semua pihak diharapkan dapat memainkan peranan masing-masing dan memberikan sumbangan dalam konteks perkembangan kanak-kanak serta remaja yang merupakan aset penting dan bakal mewarisi masa depan negara. Berdasarkan perbincangan kami sebentar tadi, unsur ciri-ciri komunikasi berkesan UPMK yang diperoleh dari perbincangan sebentar tadi ialah yang pertama, menggunakan bahasa yang positif.
Sebagai contoh, bahasa positif merupakan gaya bahasa yang sangat digemari orang dan gaya ini sangat berpengaruh. Contohnya, tahniah, jawapan kamu sangat tepat. Yang kedua, wah, jawapan kamu sangat tepat. Okey, yang kedua ialah bersikap terbuka. Hal ini demikian kerana menerima pandangan dan pendapat orang lain dengan hati yang terbuka, dan mungkin pendapat orang lain itu lebih baik daripada pendapat kita. Unsur ciri-ciri komunikasi berkesan yang ketiga ialah mencari pendengar yang baik. Tujuan mendengar adalah untuk memahami maklumat sebagaimana yang difahami oleh penyampai. Yang kedua, menguasai kemahiran mendengar akan dapat membantu pengumpulan maklumat, analisis dan memperbaiki kefahaman tentang kelakuan orang lain. Yang ketiga, merupakan proses yang aktif. Yang keempat, menguasai teknik menyoal untuk mendapatkan maklumat. Matlamat menyoal adalah untuk mendapatkan maklumat dengan cepat, mendapatkan maklumat lanjut dan akhir sekali untuk mendapatkan kepastian. Terkait elemen komunikasi dan ciri-ciri komunikasi berkesan ialah penyampai mempunyai kemahiran dalam bertutur dan cakap dalam berbahasa. Selain itu, penyampai mengetahui cara penyampaian yang betul. Seterusnya, penyampai juga dapat membuat persediaan sebelum menyampaikan sesuatu maklumat. Bagi penerima pula, penerima dapat memberi perhatian kepada penyampai ketika proses penyampaian maklumat berlangsung. Selain itu, penerima mendengar dan melihat penyampai ketika maklumat disampaikan. Dan akhir sekali, penerima dapat menerima pendapat yang diberikan serta mengutarakan pandangan sendiri. Seterusnya, bagi elemen mesej, yang pertama, memahami bahasa badan yang disampaikan, menggunakan nada suara yang jelas, dapat memahami mimik muka dan hubungan mata antara satu sama lain ketika berkomunikasi. Elemen yang seterusnya ialah maklum balas, memberi pendapat atau maklum balas yang bersifat positif. Yang kedua, memahami antara satu sama lain dan tidak mewujudkan kecemburuan ketika proses perbincangan dijalankan. Yang terakhir, elemen gangguan. Semasa proses perbincangan dijalankan, pastikan tidak menyelang kaki dan tangan. Yang kedua, tidak berbuat bising ketika proses perbincangan dijalankan. Dan yang ketiga, mempunyai kesefahaman dalam proses perbincangan. 1, 2, 3. Sekian, terima kasih. Bye.